Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya ialah Cikgu Fairuz Azmi bin Mazhar dari SK Sri Jeluk Kajang. Bersama lagi dengan saya dalam channel Cikgu Fairuz Azmi untuk subjek RBT tahun 4. Unit pada hari ini ialah unit 5, reka bentuk makanan bahagian 1. Oleh itu, mari kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama. Baiklah, seterusnya, untuk hari ini, standard pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti reka bentuk yang sesuai pada jenis makanan yang dipilih. Yang kedua, murid dapat menerangkan kepentingan reka bentuk makanan. Yang ketiga, murid juga dapat menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang akan dihasilkan. Yang keempat, murid dapat menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk maklumat yang akan dibuat. Ini 1, 2, 3, 4 murid-murid dapat belajar pada tajuk pada hari ini. Mari kita teruskan. Yang pertamanya, reka bentuk makanan. Reka bentuk makanan bermaksud pembentukan, hiasan, ukiran pada sesuatu makanan. Untuk menghasilkan reka bentuk makanan, menggunakan alat yang bersesuaian adalah penting. Alat bermaksud barang yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan sesuatu. Manakala perkakasan pula bermaksud peralatan yang digunakan untuk memudahkan sesuatu kerja yang dilakukan. Faham, murid-murid? Okey, seterusnya. Bahan makanan pula merujuk kepada jenis makanan yang dipilih untuk direka bentuk, sama ada roti, buah-buahan, kek atau kuih muih. Bahan makanan ini boleh direka bentuk mengikut kreativiti dan idea sendiri. Contoh makanan, roti, alat yang sesuai digunakan acuan ataupun pisau. Buah apple, alat yang sesuai ataupun acuan yang sesuai, pisau. Buah tembikai, alat yang sesuai, pisau atau acuan. Roti jala, acuan. Kuih bingka, pisau. Kek muffin, pisau atau acuan icing. Ini adalah contoh-contoh makanan yang boleh kita reka bentuk, jadikan satu kreativiti pada semua. Okey, murid-murid, seterusnya. Ini adalah contoh acuan yang digunakan berbentuk binatang, bintang, love. Yang ini pula ialah acuan icing yang boleh digunakan. Ini murid-murid akan tekan pada kek ataupun apa sahaja makanan untuk membentuk sesuatu ataupun mereka bentuk sesuatu pada makanan. Yang ini ialah pisau yang digunakan. Okey, pisau kecil, pisau yang boleh diukir pada buah-buahan. Okey, yang ni pula ialah contoh reka bentuk makanan menggunakan acuan. Di mana makanan diolah di kreativiti membentuk seperti haiwan, ni zirafah. Yang inilah buah-buahan diolah kreativitinya berbentuk bunga. Okey, yang ni kek. Okey, yang ini ialah contoh buah-buahan yang boleh dibentuk ataupun direka bentuk. Okey, seterusnya. Kepentingan reka bentuk makanan. Yang pertamanya, memberikan pilihan kepada pengguna mengikut trend semasa, memenuhi kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baru, meningkatkan nilai komersial, memperkenalkan budaya pelbagai kaum. Nanti kita bincangkan. Seterusnya. Kepentingan reka bentuk pada bahan makanan bergantung kepada beberapa faktor. Yang pertama, permintaan. Permintaan memainkan faktor penting dalam membuat reka bentuk makanan. Contohnya, reka bentuk kek yang dihasilkan pada sambutan hari jadi akan berbeza jika dibandingkan ketika majlis perkahwinan. Ini bergantung pada permintaan pembeli atau orang yang menghasilkannya. Permintaan akan dipengaruhi oleh keperluan keuangan atau sebagainya. Ini contoh-contoh kek hari jadi atas permintaan perkahwinan ataupun hari jadi. Okey, seterusnya. Yang kedua, budaya dan sosial. Budaya dan sosial juga mempengaruhi reka bentuk makanan. Contoh reka bentuk makanan orang Melayu berbeza dengan reka bentuk makanan orang India. Contoh bahulu dan ladu untuk orang India. Contoh, ada macam-macam lagi yang murid-murid boleh cari dalam internet. Okay, seterusnya.
tempat dan situasi sesuatu masyarakat. Reka bentuk pada makanan juga melihat kepada tempat dan situasi sesuatu masyarakat. Contohnya tempat yang cuaca panas dan sejuk. Yang ini contoh makanan, burger. Diolah mengikut tempat dan cuaca. Okey, seterusnya 4. Berubah mengikut trend. Perubahan semasa mengikut trend juga akan mempengaruhi reka bentuk makanan yang dihasilkan. Jika dahulu roti sandwich hanya berbentuk segitiga, tetapi kini sandwich telah direka menjadi makanan yang moden. Yang ni berbentuk segitiga. Okey, yang ni diolah mengikut trend semasa. Okey, seterusnya. Okey, macam mana murid boleh menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat? Murid boleh menyaraikan bahan-bahan yang sesuai digunakan. Yang kedua, mengenal pasti reka bentuk yang sesuai pada bahan makanan yang dipilih. Yang ketiga, membuat lakaran bermaklumat reka bentuk makanan yang dihasilkan. Yang keempat, menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan. Yang kelima, menghasilkan reka bentuk pada makanan yang dipilih berdasarkan lakaran yang disediakan. Membuat pembentangan hasil reka bentuk bahan makanan. Ini macam mana murid catat alim, murid-murid boleh menjana idea untuk membuat lakaran produk reka bentuk makanan. Okey. Seterusnya, langkah-langkah cetusan idea dalam menghasilkan lakaran reka bentuk hiasan. Murid boleh melakar dulu di dalam buku latihan. Murid lakar bentuk kek. Contohnya bentuk kek. Okey, daripada bulat menjadi rupa bentuk, dan mereka meletak buah-buahan ataupun coklat ataupun apa saja yang boleh murid-murid letakkan. Mesti ada penerangan pada reka ataupun cetusan idea murid-murid. Okey, seterusnya. Yang ni macam mana murid boleh mencetus idea untuk mereka makanan, buah-buahan, contohnya buah-buahan. Murid-murid buat lakaran pinggan, membuat bulat-bulat. Okey, membuat apa benda yang murid-murid nak letak, buah tembikai, reka bentuk buah belimbing, apple, anggur. Murid boleh hias mengikut kreativiti murid-murid. Okey, menghasilkan lakaran bermaklumat. Ini yang cikgu cakap tadi. Murid-murid boleh menghasilkan lakaran bermaklumat. Contohnya lakaran kek, cherry, strawberry, hiasan buah-buahan, coklat, urai buah-buahan kecil, icing, krim putih, cawan kertas bercorak. Okey, yang ni kalau untuk hiasan makanan. Okey, sup, kuah, brokoli, hiasan lobak, kepingan kentang bakar, kepingan ikan daging ataupun ayam, salad, herba ulam. Okey, ini menjadi dia lakaran pelbagai maklumat yang boleh dapat dalam makanan yang direka bentuk. Okey, seterusnya. Untuk bahagian 1 ni, murid-murid boleh klik pada latihan kuisis yang cikgu berikan pada link kuisis. Jawab 15 soalan yang murid-murid boleh klik pada link kuisis yang cikgu berikan. Okey. Itu saja untuk bahagian 1 reka bentuk makanan. Kita akan sambung pada minggu depan untuk reka bentuk makanan bahagian 2 macam mana, apa murid-murid boleh tunggu dan nantikan minggu hadapan. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.